Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya, Allah masih lagi memberikan kita nikmat Islam dan Allah mengekalkan nikmat iman. Dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah terus mengekalkan dua nikmat yang paling besar dalam diri kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, supaya kita tidaklah orang kata pergi berjumpa dengan Allah nanti dalam keadaan kita kufur. Ya, kita takut kita apabila kita sampai di hadapan Allah nanti, tapi Allah tidak terima kita dan juga amalan-amalan kita. Jadi kita berdoa kepada Allah semoga Allah dapat menerima kita dan menjaga agama kita, menjaga Islam dalam diri kita dan juga menjaga iman dalam, dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus beribadat kepada Allah, dan juga kita dapat membantu membagi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Baik, hari ini insya-Allah saya diminta sambung oleh Ustaz Nan kita, masya-Allah. Ustaz Nan kita, semoga Allah beri dia kesihatan yang baik, menjaga keluarga dia, masya-Allah. Dia cuba hidupkan Al-Quran, dia mengajak dia mengajak ramai-ramai kita, termasuk saya sendiri, insya-Allah, untuk kita bersama dengan Al-Quran. Semoga Allah pelihara dia di dunia, pelihara keluarga dia, isteri dia. Masya-Allah, sangat luar biasa. Kita nak buat seperti Ustaz Nan. Mungkin saya pun kadang-kadang tak mampu untuk buat seperti dia, tapi dia mampu. Allah bagi dia kekuatan, masya-Allah, untuk dia buat, untuk dia hidupkan, untuk mengajak orang, untuk kita sama-sama menghidupkan Al-Quran. Jadi Allah sangat suka pada orang yang hidup dia memberi manfaat kepada orang lain. Apabila kita memberi manfaat kepada orang lain, insya-Allah Allah sangat-sangatlah menyukai apa yang kita buat. Ada satu kisah yang diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, di mana Allah ceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada seorang ahli ibadah yang sangat kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah sangatlah lama. Dia tak pernah tinggal tahajud. Dia tidak pernah tinggal solat-solat sunat, apatah lagi solat berjemaah. Dia tak pernah tinggal. Dia seorang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali untuk dia melakukan kemurkaan. Sungguhnya hidup dia ini melakukan ibadah saja. Dalam waktu dia melakukan ibadah dia. Dia tak pernah tinggal. Siapa nama dia? Nama dia ialah Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ni, dalam hidup dia, di dalam kehidupan dia, dia sangat, dia beribadah beratus-ratus tahun. Tapi pada satu hari ketika dia nak ambil huduk, ketika dia duduk di, orang kata, tempat nak ambil huduk di masjid, diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Kalau boleh dengar baca cerita-cerita yang dikarangkan, yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Jadi dia jelas, alhamdulillah, Siti Amiza. Baik. Apabila dia duduk nak ambil wuduk, dia didatangi oleh seorang hamba Allah yang sangat bercahaya dan sangat bersih. Lalu orang tu mendekati Abu bin Hashim. Ketika dia cuba mendekati Abu bin Hashim ni terkejut. Dia terkejut, siapa orang ni? Sangat-sangat bersih, sangat-sangat suci. Sangat-sangat orang nampak bercahaya. Lalu ditanyakan kepada malaikat itu, wahai hamba Allah, siapakah Tuan? Jadi malaikat ni pun jawab, akulah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu bin Hashim ni terkejut kerana dia dapat
berjumpa, dapat tengok malaikat yang mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya kepada malaikat tu, apakah kerja ataupun tugas kamu datang kemari, wahai malaikat? Lalu malaikat ni pun jawab, aku diutuskan oleh Allah untuk turun mencari hamba-hambanya yang sentiasa beribadah kepadanya. Malaikat itu dalam bercakap tu, Abu bin Hashim tu dia terpandang di tangan malaikat tu ada satu buku. Ada satu buku. Lalu dia bertanya kepada malaikat tu, apakah dalam buku tu? Buku tu, malaikat tu kata, dalam buku ni tercatat nama-nama orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Di situ Abu bin Hashim ni dia terkesan, terlintas di hati dia, kemungkinan dalam tu ada nama aku. Jadi di hati dia tu mula rasa, selama aku beribadah kepada Allah, nama aku mesti ada dalam tu. Lalu dia tanya kepada malaikat, ya wahai malaikat, boleh tak kau cari nama aku di dalam tu? Abu bin Hashim. Lalu malaikat pun buka buku tu, cari nama Abu bin Hashim, cari, tapi tak jumpa nama Abu bin Hashim. Masya Allah, tak jumpa pun nama Abu bin Hashim. Seorang hamba Allah yang lama beribadah kepada Allah, ya, bersujud kepada Allah, dia berrokok kepada Allah, bertahajud tak pernah tinggal, sunat tak pernah tinggal, apatah lagi jemaah di masjid tak pernah tinggal, tapi nama dia tidak dicatat dalam buku amalan tu. Abu bin Hashim apabila dengar malaikat berkata begitu, dia jatuh, terduduk. Dia tertanya-tanya, apakah guna amalan aku selama ini? Apakah guna ibadahku selama ini? Tapi nama aku tidak tercatat di dalam buku yang diturunkan oleh malaikat itu. Baik. Lalu malaikat itu berkata kepada Abu bin Hashim, wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan aku untuk mencatatkan nama kamu Abu bin Hashim di dalam buku ni. Kenapa? Sebab kerana kamu hanya beribadah untuk diri kamu sahaja. Kamu beribadah dengan rasa orang kata riak, takabul, dengan rasa tinggi diri. Dan kamu beribadah hanya untuk diri kamu dan kamu tidak pedulikan kepada orang lain. Nampak? Di sebelah tangan kiri kamu ada orang yang lapar, ada orang yang susah, tapi tak pernah kamu mengeluarkan zakat ataupun kamu menyedekahkan makanan kamu, membantu dia untuk dia makan. Nampak? Sesungguhnya Allah lebih suka apabila kehidupan itu bukannya kita, orang kata apa, kita berbaik sesama manusia, itu adalah lebih yang Allah suka. Hablum minallah wa hablum minan nas. Sama Allah kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kita berdoa supaya kita dapat beribadah kepada Allah, tapi jangan kita lupa hablum minan nas. Apabila kita dapat memberi manfaat, kita dapat membantu orang lain, sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah apabila kita dapat membantu orang lain, kita dapat mengeluarkan zakat, kita dapat mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi itulah cerita Abu bin Hashim, di mana Allah haramkan malaikat untuk tulis nama dia, sedangkan dia adalah ahli ibadah. Jadi janganlah kita jadi seperti itu. Pandang-pandanglah ke kiri, pandang-pandanglah ke kanan. Lagi-lagi dalam musim kita ditimpa wabak, musim PKP ni, mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, di kalangan saudara-saudara kita
yang terputus bekalan makanan dia, terputus orang kata pendapatan dia, dia ada anak yang ramai, cuba-cuba kita membantu antara satu sama lain. Baik, insya-Allah. Dan tak lama lagi kita masuki bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat, ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di atas muka bumi ini. Kita menunggu sebab, dan kita selalu berdoa daripada bulan Rajab. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta Allah pelihara kita dalam bulan Rajab, sekarang kita dah masuk dalam bulan Sya'ban dan kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Tapi kita masih lagi baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, supaya Allah pelihara kita, jaga kita, dan Allah sampaikan kita pada dalam bulan Ramadan, bulan yang ditunggukan, di mana dalam bulan itu ada satu malam dinamakan malam Lailatul Qadar, di mana bulan itu diturunkan Al-Quran, di mana pada bulan itu, di bulan itu Allah pahala kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kita melakukan kebaikan, Allah lipat kali gandakan amalan kita, pahala kita. Jadi dah ramai yang menceritakan tentang kelebihan bulan Ramadan. Saya tak mau sentuh tentang bulan Ramadan, tapi kita masih lagi bersyukur. InsyaAllah kita tak lama lagi untuk masuki bulan Ramadan. Dah lama dah, kalau kita dah ramai dah. Kalau kita tengok di Facebook live, ramai sekarang ni para asatizah yang ada di bumi Malaysia ini membuat Facebook live, berkongsi dengan masyarakat, banyak ilmu, banyak menceritakan tentang bulan Ramadan. Tapi saya nak sentuh tentang bulan Sya'ban yang akan kita tinggalkan untuk memasuki bulan Ramadan untuk beberapa hari saja lagi, dah tak lama. Jangan kita lupa, dalam bulan Sya'ban juga berlaku banyak peristiwa-peristiwa. Jadi saya ambil dua perkara yang berlaku di dalam bulan Sya'ban, di mana satu Allah ubah kiblat kita, kiblat umat Islam, daripada Masjid Aqsa kepada Masjidil Haram. Ini diturunkan dalam kejadian ini, peristiwa ini berlaku di dalam bulan Sya'ban. Jadi kita jangan lupa bulan Sya'ban, bulan yang banyak juga peristiwa yang berlaku. Baik. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia hendak semayang di Madinah, dia diejek-ejek oleh orang kafir. Orang-orang kafir mengejek dia sebab menghadap kiblat yang sama, iaitu ke Masjid Aqsa. Jadi lama-lama, insya-Allah kita tak lama, lebih kurang 10 minit lagi insya-Allah. Baik. Jadi ketika dia diejek-ejek oleh orang kafir, Rasulullah diejek oleh orang kafir, maka dia berdoa kepada Allah, semoga dia dah lama berdoa kepada Allah, semoga ubah kiblat daripada Masjid Aqsa kepada Masjidil Haram. Jadi peristiwa ini berlaku di dalam bulan Ramadan, di mana Allah turunkan ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka angkatlah muka kamu, palinglah muka kamu kepada Masjidil Haram, daripada fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, daripada Masjidil Aqsa ubahlah muka kamu, berpalinglah kepada Masjidil Haram. Jadi Allah kekalkan kiblat tu sampai sekarang, kita orang kata menghadap ke Masjidil Haram. Alhamdulillah, sampai sekarang kiblat yang sama, kita masih lagi guna kiblat yang sama. Kita di rumah ke di masjid, kita masih lagi guna kiblat yang sama. Baik, yang kedua, di mana pendapat ulama turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pendapat ulama mengatakan ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi,
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada satu kisah juga di mana daripada sahabat Nabi, saya lupa nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya terlupa. Ketika dia melihat Nabi solat, Nabi sujud dalam keadaan yang sangat lama. Nabi sujud dalam keadaan yang sangat lama. Dia pun risau. Dia risau dan dia, orang kata, duduk tak senang sebab Nabi sujud tu dalam keadaan yang sangat lama. Dia takut Nabi wafat. Apabila Nabi bangun, Nabi bagi salam, lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapakah kamu sujud dengan apa? Kenapakah kamu sujud terlalu lama sehingga akan aku mengingatkan kamu telah pun wafat?" Sampai tahu tu Nabi sujud punya lama, tapi Nabi tersenyum. Nabi kata, "Aku mendapat khabar gembira. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat berselawat kepada aku." Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayat ini turun dalam bulan Syaban. Jangan kita pernah lupa untuk berselawat kepada Nabi. Jangan kita pernah lupa. InsyaAllah 3 kali atau sekali kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan 10 kali berselawat kepada kita. Jadi berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diceritakan juga. Saya kongsi lagi cerita. InsyaAllah kita ada sedikit lagi masa. Okay, baik. Ada sedikit lagi masa, di mana kisah yang diceritakan dalam kitab Imam Al-Ghazali juga, kitab Mukasyafatul Qulub, seorang ulama sufi, iaitu Sufyan Suri. Sufyan Suri dia pergi ke Kaabah, dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah untuk menunaikan tawaf, dia menunaikan haji. Maka dia terlihat ada seorang anak muda yang sedang bertawaf, tapi sambil dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun heran, kenapa anak muda ni berselawat kepada Rasulullah? Sedangkan dalam agama Islam, dalam agama telah pun diajar 7 tawaf tu, satu tawaf ada selawat ini, tawaf yang kedua ada surah ini, ada selawat ni telah pun disediakan, tapi dia berselawat kepada Rasulullah. Jadi Sufyan Suri ini cuba mendekati pemuda ini. Ketika dia mendekati pemuda ini, dia tanya kepada pemuda, "Wahai anak muda, kenapakah kamu bertawaf sambil berselawat?" Lalu anak muda ni berkata, dia tanya, "Siapakah Tuhan hamba?" Dia berjawab, "Sayalah Sufyan Suri." Terkejut anak muda ni, kenapa? Sufyan Suri itu ada di depan dia. Dia kata, "Aku kenal nama ni, tapi aku tak pernah tengok, aku tak pernah lihat muka Tuan hamba." Masya Allah, Sufyan Suri ni orang yang terkenal, ramai anak-anak murid dia. Lalu dia bukan cerita kepada Sufyan Suri. Dia cerita ketika pada tahun sebelum tu, dia datang ke Mekah bersama dengan ayahnya. Ketika hendak memasuki Kaabah, ayah dia jatuh sakit, dan keadaan ayah dia semakin teruk dan sudah nazak, dan ayah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan ayah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ayah dia bertukar menjadi hitam yang sangat legam. Dia pun menangis-nangis, dia ambil kain dia tutup, dia pun menangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keampunan untuk ayah dia. Lalu dalam keadaan dia menangis tu, dia tertidur. Dalam keadaan dia tertidur tu, dia termimpi ada seorang pemuda yang sangat berseri-seri, orang kata yang sangat handsome. Bahasa kita sangat handsome lah. Yang sangat handsome, yang muka dia bercahaya. Dia datang kepada ayahku, lalu dia usap muka ayahku, dia usap 3 kali. Dalam keadaan tu ayahku berubah menjadi biasa, berubah menjadi hilang hitam yang tadi tiba-tiba menjadi hitam legam tu hilang. Lalu aku peluk kaki pemuda tu. Lalu aku tanyakan kepada pemuda itu, "Wahai Tuan hamba, siapakah Tuan hamba?" Lalu pemuda ini jawab, "Ana Rasulullah." Saya Rasulullah. Nampak?
sangat hebat. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah sebabnya ayahku jadi begini? Apakah sebabnya ayahku kena yang macam ni?" Lalu Rasulullah kata, "Ayah kamu adalah orang yang fasik. Segala benda jahat semua dia buat. Judi, arak, semua dia buat. Tapi mulut dia tidak pernah lupa dan tidak pernah kering. Mulut dia sentiasa basah untuk berselawat kepada aku. Jadi atas asbab dia berselawat kepada aku, maka aku datang untuk memberi syafaat kepada dia." Nampak? Dan sejak kejadian itu, aku sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi ayat ini pendapat ulama mengatakan dia turun pada bulan Syaban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya-Allah. Jadi atas asbab dia berselawat walaupun dia orang yang fasik, tapi dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah datang memberi syafaat untuk dia, memberi syafaat untuk angkat. Jadi ini dua kejadian yang saya dapat kongsikan yang berlaku dalam bulan Syaban. Kalau cerita tentang bulan Ramadan, semua orang cerita dah, ramai orang cerita. Tapi sebelum kita menghabiskan bulan Syaban, kita dah berada di pada penghujung bulan Syaban. Jangan lupa antara dua perkara yang berlaku di dalam bulan Syaban, antara salah satunya yang saya kongsi tadi adalah di mana kiblat kita diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram, dan juga peristiwa di mana Allah ulama mengatakan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ini turun di dalam bulan Syaban, di mana akan diceritakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sujud dalam keadaan yang begitu lama sehingga dia merisaukan dia sampai dia ingat Rasulullah sudah wafat. Jadi perkara ini pun juga berlaku dalam bulan Syaban. Jadi ambillah kesempatan yang kita ada dalam bulan Syaban ni, kita berada di penghujung dan kita akan masuki bulan Ramadan. Kita persiapkan diri kita, kita